Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat dan Dr. Ibrahim Kamal, Timbalan Presiden PAS, bukan perasmi utama Dr. PAS pusat pada hari ini. Yang dikasihi Ketua Dr. PAS Malaysia, yang berhormat Datuk Dadah Hinda Naib Ketua Dr. PAS Malaysia, Kalajah. Dan juga saya ucapkan ahlan wa sahlan kepada seluruh pengamal-pengamal media yang dapat hadir pada pagi ini ke majlis perasmian utama Dr. PAS Malaysia. Jadi untuk pagi ini kita akan membuat kenyataan media. Saya akan mempersilakan dulu Tuan Nuridah binti Mak Soalan, Ketua Dr. PAS Malaysia untuk menyampaikan kenyataan media. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden dan semua yang ada bersama-sama pada dalam bilik ini. Pertama, Dewan Musyawarah PAS mengalu-alukan kehadiran para perwakilan, pemerhati dan para tetamu daripada seluruh negara ke muktamar Dewan Musyawarah PAS Malaysia kali ke-62 yang telah pun yang diadakan di Dewan Al-Hanas Kedah ini, alhamdulillah. Yang kedua, pihak Dewan Musyawarah PAS mengucapkan juga jutaan terima kasih kepada perasmi kita yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man kerana kesudian merasmikan muktamar Dewan Musyawarah PAS kali ini, alhamdulillah. Yang ketiga, muktamar kali ini memilih tema penyatuan ummah menuju kemenangan sebagai suatu mesej jelas yang disampaikan kepada rakyat bahawa agenda penyatuan ummah yang diputuskan oleh kepimpinan tertinggi parti mestilah didokong dan diusahakan secara bersama-sama, insya-Allah. Yang keempat, muktamar kali ini dihadiri oleh para perwakilan daripada 182 kawasan. Dewan Musyawarah PAS Pusat mengharapkan dengan tema ini seluruh muslimat di semua peringkat akan terus mengagendakan perpaduan ummah dalam gerak kerja. Tambahan lagi untuk berdepan dengan PRU yang ke-15 ini. Seterusnya yang kelima, Dewan Musyawarah PAS juga telah mempersiapkan sejumlah senarai calon-calon muslimat yang akan diketengahkan dalam PRU yang ke-15 bagi mengisi kota 30% calon daripada kalangan wanita. Yang keenam, dalam muktamar kali ini akan dilancarkan lagu rasmi Tasti pusat asuhan kanak-kanak yang diusahakan oleh Dewan Muslimat iaitu Taman Asuhan Tunas Insan Tasti yang telah pun bermula operasinya pada tahun 2016 lagi. Yang ketujuh, pada muktamar kali ini beberapa usul telah diterima daripada Dewan Musyawarah PAS peringkat negeri dan kawasan. 3 usul diterima untuk dibahas, 2 usul diterima tanpa bahas. Usul-usul yang diterima untuk dibahas adalah seperti berikut, iaitu tajuk usul tambahan cuti bagi kaki tangan awam wanita yang kematian suami, iaitu usul yang dibawa daripada negeri Perak. Kemudian calon wanita PRU yang ke-15 di setiap negeri, sekurang-kurangnya 30% yang dibawa oleh negeri tuan rumah hari ini, iaitu Kedah. Dan yang ketiga ialah pindaan kepada akta tanah kawasan penempatan berkelompok JSA 1960 akta 530 untuk menambahbaikkan proses pentadbiran harta pusaka. Yang ini insya-Allah akan dibawa oleh Dewan Musyawarah PAS Pusat. Dan yang ke-8, dalam agenda ucapan penangguhan, negeri-negeri akan membahaskan ucap tama yang telah disampaikan oleh Ketua Muslimat. Dan yang terakhir, Dewan Musyawarah PAS juga akan merakamkan jutaan terima kasih kepada tuan rumah, negeri Kedah, para penaja, ahli jawatan kuasa pelaksana dan para petugas dari seluruh negara yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan muktamar tahunan Dewan Musyawarah PAS Pusat ini. Alhamdulillah, itu saja. Terima kasih kepada semua pihak. Wallahu a'lam. Terima kasih kepada Tuan Nuridah. Jadi untuk sesi kedua ini kita membuka kepada pengamal media untuk mengamalkan soalan kepada Puan Perasmi kita Datuk Seri Tuan Ibrahim Kamal atas ucapan yang telah disampaikan oleh Datuk Seri Tuan Ibrahim dan juga kepada Tuan Nuridah atas
nanti akan disampaikan oleh Ketua Muslimat PAS Malaysia. Persilakan. Saya ada soalan ya tadi untuk Ibu Rida. Sebab ada mengatakan tentang calon muslimat yang berciri aktivis. Itu maksudnya apa ya? Okey. Tadi sebenarnya dalam video tadi ada dituliskan tentang Akifi. Akifi ni kita ambil kita ambil daripada perkataan alim. Ki ialah haraki, fi ialah sufi. Ya, jadi kita nak muslimat kita adalah muslimat yang bergerak dengan ilmu pengetahuan. Ya, berilmu. Dan melaksanakan perjuangan Islam inilah secara berorganisasi, dan di samping itu tidak lupa untuk terus mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala agar gerak kerja dan segala kerja buat yang muslimat lakukan berada di landasan yang benar, yang selari dengan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Okey. Harapan muslimat untuk penambahan calon itu sebelum Ya, dia nak penuhkan kuota 30% juga. InsyaAllah. InsyaAllah. Setakat ni, kalau tengok dalam PRU yang ke-14 baru ni, Alhamdulillah, dia kalau kita lihat calon di peringkat parlimen dan juga di peringkat Dewan Undangan Negeri, Alhamdulillah, muslimat telah pun menghantar seramai 39 orang calon. Ya, di peringkat Parlimen dalam dan PRU yang ke-14. Memang setakat ni Alhamdulillah memang mendapat sokongan yang baguslah daripada pihak pimpinan, dan insyaAllah mudah-mudahan untuk PRU yang ke-15 ni akan meningkat lagi, dan insyaAllah mudah-mudahan calon tersebut akan lebih ramai yang menang, insyaAllah. 39 kan? Ya. 39 tu berfungsi Parlimen dan DUN. Parlimen dan DUN. so selepas ini akan ditingkatkan atau InsyaAllah dipertingkatkan. apa tu? Ya. Bukan dengan Macam yang dah diucapkan tadi lah, dan dengan dengan apa ni kata-kata semangat dan janji Kak Datuk InsyaAllah. Presiden, insyaAllah. Kita dari segi parti kita akan tunggu daripada Dewan Muslimat lah. Mereka akan menghantar calon. Senarai calon tu sebenarnya oleh semua dewan-dewan, pemuda muslimat, Dewan Ulama, Dewan Himpunan Penyokong PAS, dan Jawatankuasa Pilihan Raya akan politik dan pilihan raya akan meliti semua senarai calon, dan kita akan juga mengadakan perbincangan di peringkat negeri dengan Jabatan Pilihan Raya negeri-negeri untuk kita angkat secara asasnya, prinsipnya bahawa kita bersetuju supaya peranan muslimat tu lebih besar, diberi peluang pada pilihan raya ke-15 pada kali ini. Dan kita lihat gabungan di antara dalam Perikatan Nasional, kita perlu menterjemahkan dalam bentuk ketokohan wanita yang kita angkat. Separuh pada pengundi kita wanita, dan isu-isu wanita ni banyak yang berlaku sekarang ni yang perlu ditangani oleh wanita. Saya lihat di antara benda yang agak serius juga untuk kita tengok ialah isu ekonomi rumah tangga. Kadang-kadang kita akui bahawa wanita ni sumber pergantungan sumber ekonomi ni pada satu sumber je, suami saja. Dan bila berlaku kematian mengejut pada suami, maka dia jadi blank, dia tak tahu ke mana nak bayar sewa rumah lagi, nak bayar sewa kereta dan sebagainya. Jadi kita lihat ruang kosong tu perlu ditangani melalui satu mekanisme, sama ada melalui agensi kerajaan dan sebagainya, untuk kita lihat sama dalam bentuk tabungan ataupun bantuan yang segera ni. Waktu itu dikritikal, punca pendapatan keluarga hilang tiba-tiba, dan di waktu yang sama rumah sewa nak kena bayar, kereta yang suami ambil pun nak kena bayar dan sebagainya. Bebanan pendidikan lagi yang ditanggung oleh isteri yang tidak bekerja. Jadi ruang ini kita lihat perlu kita untuk duduk, kita tengok secara lebih dekat bagaimana untuk menangani isu-isu ekonomi rumah tangga sebagai cabaran besar kepada muslimat untuk kemukakan, dan kita akan halusi insya-Allah. Okey, dia lain.
kita sebenarnya dari segi persentage kita bagi ruang pada semua negeri-negeri kemukakan calon-calon tersebut. Cuma macam disebut oleh Sandra Ida, calon-calon kita yang tak menang pun kita angkat sebagai senator untuk mengisi kekosongan ruang tersebut. Contoh di Terengganu, kita lantik adu-adun dilantikan daripada muslimat untuk kita letakkan di situ. Demikian juga Dewan Himpunan Penyokong PAS, walaupun dia tak menang, kita angkat sebagai senator untuk dia juga ada ruang untuk membela nasib Dewan Himpunan masing-masing. Jadi pertama kita angkat sebagai calon, kalau sekiranya tak menang pun kita akan angkat dia sebagai mengisi ruang senator yang kita ada di peringkat negeri dan pusat. Semua orang. Ya. Sebenarnya semua orang tanya tempat menang dan kita pun menyediakan tempat itu. Cuma kadang-kadang ada faktor-faktor lain. Faktor-faktor lain itu perlu ambil kira. Kadang-kadang kerana kalau saya sebut dalam ucapan bahawa pilihan 14 itu ruang gelombang fitnah yang berlaku sangat luas yang tempat saya hadapi. Media sosial digunakan semaksimum mungkin untuk buat fitnah. Jadi perkara macam ni menyebabkan kita perlu lihat dalam kerangka yang luas lah. Sebab nak menang dalam pilihan ini bukan hanya calon wibawa saja, tapi kita juga kemukakan alternatif yang meyakinkan pengundi, muafakat politik yang dikendaki oleh rakyat. Dan kita rasa rakyat dah rasa macam mana dalam pentadbiran Barisan Nasional berpuluh tahun. Dan rakyat juga dah rasa macam mana pemerintahan Pakatan Harapan. Yang rakyat belum rasai ialah Perikatan Nasional. Jadi kita kemukakan ini sebagai satu pilihan terbaik untuk rakyat melihat pada masa depan negara. Ya, wallahualam. Boleh saya tanya tentang peranan Muslimat di kerajaan tempatan, lantikan ke Majlis Bandaraya atau Majlis Daerah akan ditingkatkan? Ya, kita ambil kira faktor tu. Pelantikan-pelantikan hatta di peringkat PBT sekalipun. Untuk kita tempatkan di agensi-agensi kerajaan juga kita tempatkan. Sebagai contoh, bila ni Kelantan, kita ambil contoh Kelantan. Kelantan ni kita tak ada orang Siam sebagai wakil, Dun. Ya, bukan wanita je lah, kaum lain pun. Tapi kita, Kerajaan Negeri Kelantan, melalui Pejabat Menteri Besar, kita lantik orang Siam duduk di Pejabat Menteri Besar untuk mengangkat isu-isu yang berlaku di kalangan masyarakat Siam. Demikian juga buat peringkat PBT. Ya, keperluan wanita duduk di peringkat PBT perlu. Mereka mengangkat masalah-masalah yang disalurkan melalui mereka. Saya fikir ini di antara ruang yang kita akan perkukuhkan di peringkat kerajaan yang ketiga di PBT. Tadi MN telah menjadi sejarah. Maksudnya adakah PAS tidak mahu lagi berunding untuk MN masih ada. Tidak ada parti yang, tak ada pihak yang nak bubar MN hingga sekarang ni. PAS pun tak bubar dan saya yakin UMNO pun tidak akan bubar. Dan saya semalam dalam Rasmi Pemuda, saya sebut kita perlu satu platform untuk satu wadah lah, tapak foundation kita yang perlu untuk kita bicarakan soal kepentingan bersama orang Melayu, orang Islam. Jadi dari wadah yang ada sekarang ni, platform yang ada ialah MN. Tetapi mungkin dia tidak dalam konteks parti pilihan raya, tapi dalam konteks bicarakan kepentingan bersama. Jadi dia perlu. Untuk pilihan raya, semalam pun sebut kita ada beberapa kursi dan beberapa negeri kerana pertembungan di antara Perikatan Nasional dengan MN dengan PN ataupun UMNO dengan PAS dan sebagainya, kursi itu akhir dimenangi oleh Pakatan Harapan. Jadi kursi ini perlu kita duduk, kita bincang. Ada 27 kursi parlimen yang kita kena pasti dan banyak kursi di peringkat DUN yang kita kena pasti untuk kita ada ruang untuk bincang. Tapi kami, Perikatan Nasional, kita ready dalam semua keadaan. Kalau UMNO buat keputusan bergerak solo, kita paksa lawan. Dan kita ready untuk lawan lah. Kalau mereka buat keputusan untuk solo, tak apa, kita move secara PN akan lawan 3 penjuru. Tapi tu terang saya sebut, kadang-kadang 3 penjuru ni rugi. BN pun rugi, kita pun rugi. Yang menang jadi abu, yang kalah jadi arang. Jadi tentulah mereka nak kursi-kursi macam ni dibincang. Secara logiknya, contohnya kursi Rauk, Parlimen Rauk, kursi Parlimen Bentung. Kursi ni dimenangi oleh PS, majoriti pengundi Melayu. Tapi kerana bertembung dua-dua, akhirnya dua-dua rugi. Jadi ada 27 kursi parlimen
Yang kita kena pasti ada 10 lagi kursi-kursi DUN yang boleh kita bincang. Ini antara, kalaupun tak boleh berpakat semua, jangan bertembung semua. Itu kaedah yang kita buat lah. Tapi jentera parti kita ready dalam semua situasi. Okey? Datuk Seri, apa yang Datuk Seri jangkakan dalam tamu-tamu itu? Akan ada ke suara-suara kelas untuk revive, untuk menghidupkan semula head, especially dalam pakatan politik? Datuk Saya Seri fikir, jangkakan. saya jangka bahawa muktamar lebih menjurus pada memperkukuhkan Perikatan Nasional. Yang pertama. Yang kedua, perwakilan akan mendukung hasrat Tuan Guru Presiden, iaitu memperkasakan agenda penyatuan ummah sebagai salah satu asas kepada politik masa depan Malaysia. Soal MN ni terpulang pada mereka. Kita saya dah sebut, Presiden pun dah sebut. Ya. Dan sejangka tidak ada suara-suara mendesak. Sebab kita bagi kita terbuka. Ya. Tak perlu desak PAS. Yang perlu desak ialah sebelah sana. Sebab yang realnya, yang jelasnya tak nak penyatuan ummah ni ialah UMNO. Ya. 2-3 kenyataan pimpinan mereka. Ini clear. Bukan daripada kami. Rakyat pun tahu bahawa PAS bersama dengan gagasan kita ialah penyatuan ummah. Tapi yang istilah nak bergerak solo, nak lawan PAS di Kelantan, lawan di Terengganu ialah UMNO. Jadi saya fikir bukan pihak kami yang sepatutnya dijadi bebanan, tapi mereka. Ya, walaupun saya fikir ini hak parti masing-masing dan terpulang pada parti masing-masing. Okey, disebabkan adanya keperluan untuk berbincang mengenai diskusi kritikal tadi. Agaknya ada tak cadangan untuk bertemu dengan UMNO dalam masa terdekat? Saya ingat buat masa ni sehari dua ni biarlah mereka selesaikan ada urusan mahkamah yang sedang berjalan dan sebagainya. Kita bagi ruang lah. Ya, jadi saya fikir kalaupun jumpa pun kita tidak perlu publicity lah. Ya. Okey. Ya, terima kasih banyak semua. Okey. Terima kasih kepada seluruh kamal media yang dapat sama-sama dalam program pada pagi ini. Saya dah dulu. Daripada Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.